Okay, hai, Assalamualaikum semua warga hidup bahagia tanpa diabetes. Macam biasa, anda masih lagi bersama saya, Nutritionist Atikah, setiap hari Jumaat di ruangan Facebook page Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Okay, so berbalik kepada topik perkongsian. So, hari ini saya nak kongsikan dengan anda sedikit tentang gula alternatif. Okay. So, topik kita ataupun perkongsian saya hari ini adalah berkenaan dengan adakah gula alternatif ni boleh menerukkan keadaan kencing manis ataupun keadaan mereka-mereka yang ada penyakit kronik lah. Tapi kita lebih kepada kencing manis sebab ini pun Facebook page untuk mereka yang ada kencing manis ataupun ada sejarah keluarga yang mempunyai kencing manis dan sebagainya. Okay. So before kita pergi secara detail tentang gula alternatif, so saya kongsikan sedikit tentang saranan pengambilan gula. So kalau ikut daripada kajian terdahulu daripada WHO, so mereka menyarankan untuk individu dewasa, untuk individu dewasa perlu ambil kalau wanita perlu ambil dalam lebih kurang 6 sudu teh gula sehari, dan kalau untuk kaum lelaki perlu ambil dalam lebih kurang 9 sudu teh gula sehari. Okay, so itu untuk wanita dan juga itu untuk lelaki lah. So adakah gula alternatif tu kita kira sebagai termasuk dalam yang saya kata 6 sudu teh dan juga 9 sudu teh tadi. Okay. So macam mana dengan gula alternatif? So sebab tadi yang saya terangkan tadi, yang saya kongsikan dengan anda tadi adalah tentang gula yang biasa kita alami itulah, macam gula putih, apa lagi, brown sugar. So kalau gula alternatif ni dia sebenarnya adalah dia ada dua jenis lah. Okey, dia ada dua jenis, iaitu kita kira sebagai pemanis tiruan dan juga pemanis semula jadi. So kalau pemanis tiruan ni nama pun tiruan, so of course dia dihasilkan melalui bahan kimia. Okey, so kalau pemanis semula jadi ni adalah pemanis yang dihasilkan secara semula jadilah. Maksudnya daripada sumber tumbuhan. Okey. So apa yang contoh-contoh kita kata pemanis alternatif ataupun pemanis tiruan yang common, yang kita kata biasa ada di pasaran. So contohnya macam stevia, ada juga macam maltose, sucralose, aspartame. Okay, itu antara contoh-contoh yang biasa, contoh-contoh pemanis alternatif yang biasa ada di pasaran. So kenapa kebanyakan produk-produk sekarang ni dia banyak menggunakan pemanis tiruan ataupun pemanis alternatif ataupun nama lain dia juga kita panggil sebagai pengganti gula lah. Okey, pengganti gula sebenarnya. So kenapa? So pertama adalah disebabkan oleh dia memberikan rasa yang sama seperti gula putih ataupun gula pasir, gula yang biasa tu lah. Okey, dia memberikan rasa yang sama. Selain tu dia juga sebenarnya lagi rendah in terms of kalori, dan dia juga lebih manis. Okey, jauh lebih manis daripada gula putih ataupun gula biasa. Tapi adakah itu cara yang selamat untuk anda ambil? Maksudnya adakah kalau dah namanya pengganti gula, adakah anda boleh ambil secara maksimum ataupun boleh ambil secara berlebihan? Okey, itu yang saya akan kongsikan dengan anda untuk petang ni lah. Okey, so basically untuk pesakit kencing manis tu macam mana pengambilan gula alternatif ataupun pengganti syugar bagi pesakit yang ada kencing manis. Okey, so macam yang saya kongsikan tadi, ada banyak jenis gula-gula alternatif kan, tapi hari ni saya nak pilih satu je lah. Maksudnya saya nak go deep dengan satu jenis gula alternatif ni ataupun pengganti syugar ni, yang namanya adalah aspartame. Okey. So siapa sini yang pernah dengar tentang gula aspartame? So gula aspartame ni dia tak adalah tak semestinya dalam makanan, dia ada juga dalam minuman dan even dalam vitamin C. Kalau anda ambil vitamin C, suplemen vitamin C pun ada juga suplemen vitamin C yang mengandungi aspartame. So anda boleh check back dekat anda punya belakang dia punya ingredient tu lah. Okay. So aspartame ni sebenarnya kita kata dia bukan gula natural, bukannya gula pemanis semula jadi. Dia adalah daripada gula sintetik, maksudnya dia daripada bahan kimia. So dia ada 3 bahan yang nak jadikan aspartame ni, iaitu pertama kita kata sebagai amino acid. Dia ada 2 jenis amino acid, phenylalanine, dia ada aspartic acid dan juga dia ada
methyl ester bond. So ini lebih kepada a bit macam saintifik lah. Okey, tapi nak bagi tahunya dia ada kandungan phenylalanin, dan phenylalanin ni maksudnya untuk orang yang ada masalah phenylketonuria, maksudnya dia tak boleh nak hadam dia tak ada enzim nak hadam bahan nama phenylalanin tu. So dia orang tak boleh nak ambil ataupun nak consume aspartame. So that's why kalau anda tengok produk-produk yang ada aspartame, dia akan tulis dekat situ precaution not suitable for those yang ada phenylketonuria lah. So untuk anda tahu lebih detail tentang PKU ataupun phenylketonuria tu boleh baca lebih lah. Okay, so kebanyakannya apa produk-produk yang di pasaran yang banyak mengandungi yang dijual yang mengandungi aspartame. So basically yang kita tahu adalah Equal. Okay, adalah Equal. So Equal tu adalah sejenis pemanis alternatif yang menggunakan aspartame sebagai pengganti kepada gula. Okey. So aspartame ni maksudnya penggunaannya dalam produk-produk pemakanan ataupun produk industri makanan tu dapat kelulusan ataupun tidak. So walaupun kontroversial tentang aspartame ni, ada yang mengatakan dia ada side effect, tapi dia still ada kelulusan daripada FDA, Food Drug Administration lah. Okay, dan FDA juga mengeluarkan saranan ataupun saranan yang sesuai diambil untuk seseorang individu adalah sebanyak 40 mg per kilogram berat badan lah. Itu saranan pengambilan aspartame dalam masa sehari. So kalau lebih, maksudnya dia boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan. So dia dah keluarkan guideline. Okey, so aspartame boleh diambil sebanyak ini sahaja. So kalau lebih tak boleh lah. Okey, itu yang kena dielakkan. So walaupun aspartame ni kita kata sebagai pengganti gula ataupun pemanis alternatif, dia still boleh provide kalori. Dia still boleh memberi kalori lah. Okay, so 1 gram aspartame bersamaan dengan 4 kalori. So in terms of kalori, dia tak banyak beza dengan gula biasa. Gula biasa pun 1 gram gula putih ataupun gula pasir yang anda ambil tu pun dah provide 4 kalori. So in terms of kalori, aspartame sama sahaja dia punya kandungan kalori dengan gula biasa. Tapi aspartame ni dia punya manisnya tu ialah dia punya manis tu adalah 200 kali ganda lebih manis daripada gula putih biasa. Sebab tu kita guna sikit je pun dah rasa manis. Okey. Kemudiannya, so kalau kita kira aspartame dia ada kalori dan dia lebih manis dan dia lebih sihat. So adakah ia selamat digunakan ataupun diambil oleh pesakit kencing manis? So untuk berkenaan dengan ini, kalau ikut kajian, ada juga kajian yang cakap dia selamat untuk diambil, dan lagi satu dia adalah rendah low GI. Okey, low GI tu maksudnya indeks glikemik tu adalah kadar kecepatan sesuatu makanan tu membuat kita punya gula darah akan naik lah. Okey, berapa cepat kita punya gula darah tu naik. So kalau makin rendah GI itu makin bagus. Tapi adakah aspartame pilihan yang terbaik untuk pesakit kencing manis? Okey, so sebelum itu yang paling penting, yang paling penting untuk kalau anda ada ambil apa produk makanan ataupun nak beli apa-apa, pasti cek dulu dekat label makanan lah. Okay, even though dia claim as sugar free, tapi memanglah dekat dia punya dia punya fakta nutrisi tu memang dia tulis zero sugar, because dia guna gula alternatif ataupun pengganti gula. Tapi adakah dia betul-betul selamat? Okay, dia still ada bahan-bahan lain yang kita kata akan menyumbang kepada kesan-kesan yang tak diingini. Contoh, untuk pesakit kencing manis, anda perlu consider in terms of anda punya carbohydrate intake. So walaupun dia tak ada sugar, dia sugar free, tapi mungkin dia akan ada sumber-sumber lain yang menyumbang kepada karbohidrat. Okey, itu berkenaan dengan cara maksudnya jangan mudah terpedaya dengan klaim yang ditulis dekat produk-produk makanan ataupun minuman itulah. Okey, so apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah juga tentang kajian daripada kajian sains yang terdahululah tentang aspartame ni. Okey, kesan dia macam mana apa semua. So basically aspartame ni ada kajian yang menunjukkan pengambilan aspartame secara berterusan ni dia boleh menyebabkan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan. Kenapa? Sebab kalau anda
frequently consume aspartame, dia boleh menyebabkan anda rasa cepat lapar. Okay, anda akan rasa cepat lapar. So bila cepat lapar, of course kita punya food intake pun akan jadi meningkat lah. So disebabkan itu, secara tidak langsung dia boleh mendorong kepada peningkatan berat badan. Itu yang kita tak nak. Okay, itu yang kita tak nak. Dan yang kedua adalah ada juga kajian menunjukkan yang daripada jurnal Applied Physiology, dia kata kalau kita ambil aspartame ni, dia boleh meningkatkan rintangan insulin bagi individu yang ada berat badan yang berlebihan ataupun obes lah. Okay, so kalau individu tu obes, lepas tu dia ambil pula aspartame, so dia punya dalam badan tu dia akan mengalami masalah rintangan insulin. Maksudnya insulin dia tak sensitif. Okay, insulin dia tak peka. So bila insulin tak peka, itulah yang akan menyebabkan kesan-kesan yang kemudian lah, iaitu kencing manis, penyakit kronik yang lain, apa semua kan. Kemudian basically yang kajian-kajian ni banyak on negative side lah, on aspartame, banyak yang menunjukkan kesan-kesan yang kita kata tidak menyenangkan. Okey, so kemudian ada juga yang kajian melibatkan 6,800 individu tentang diet soda. Kan sekarang ni dah banyak pengeluar-pengeluar makanan, pengeluar minuman yang kita kata claim produk itu sebagai sugar free, produk itu sebagai diet coke, diet soda and everything. So kajian menunjukkan kalau kalau anda ambil satu soda sehari, diet soda tu lah, kalau anda ambil satu soda sehari, anda akan meningkatkan risiko untuk mendapat kencing manis sebanyak 67% berbanding dengan mereka yang tak ambil. Walaupun itu diet soda kan, maksudnya diet yang kita kata dia menggunakan gula pengganti gula, dia menggunakan gula alternatif, dia bukan menggunakan gula yang asal tu lah, gula putih ataupun gula pasir, tapi dia masih lagi boleh meningkatkan risiko anda untuk mendapat kencing manis. Itu kalau yang belum dapat. Tapi macam mana pula kepada orang yang dah dapat? So kalau orang yang dah dapat kencing manis tapi still minum diet soda tu, maksudnya dia lagi banyak lah dia punya side effect tu. So apa kaitan kita kata gula alternatif dan sistem imun? Sebab sekarang ni kita di musim pandemik kan, kita more on kita sangat concern on kita punya sistem imun badan apa semua kan. So everything yang kita makan, adakah dia memberi kesan kepada kita punya sistem imun? Macam sebelum ni saya rasa saya ada kongsikan tentang macam mana gula tu boleh menyebabkan anda punya sistem imun jadi lemah, jadi rendah, anda mula jatuh sakit. So adakah gula alternatif ni pun boleh menyebabkan sistem imun anda menjadi lemah? Okay, so sebenarnya betul. Walaupun dia gula alternatif, dia still lagi boleh menyebabkan anda punya sistem imun badan akan menjadi lemah. Okay, dia boleh mengganggu bakteria dalam kita punya usus lah. So dalam kita punya usus ada bakteria baik, ada bakteria jahat. So kalau anda keep on makan gula-gula, bukan gula putih, kalau keep on makan gula pengganti sugar, gula alternatif apa semua ni, dia masih lagi boleh mengganggu anda punya bakteria dalam usus. So maksudnya bakteria jadi haru biru lah, jadi kacau bilau. So bila bakteria pun jadi kacau bilau, so of course dia akan affected dekat anda punya sistem imun badan juga. Sebabnya 80% daripada kita punya sistem imun tu sebenarnya terletak pada sistem pencernaan. Okay, so bila sistem pencernaan tak okey, so of course dia akan affected dekat whole badan lah. Okay, dia akan mempengaruhi seluruh fungsi-fungsi tubuh badan. So daripada apa yang saya kongsikan tadi, maksudnya maksudnya boleh ambil ke tak, boleh ambil ke tidak yang gula alternatif ataupun kita kata pengganti sugar ni. So ataupun ada pilihan-pilihan yang lain yang jauh lagi baik ataupun yang terbaik. So mengikut ini apa yang saya sarankan lah. Okay, so pilihan yang terbaik untuk anda khususnya pesakit kencing manis, kalau nak ambil juga gula, kita kata gula alternatif ataupun pengganti sugar ni, anda boleh pilih stevia. Kenapa? Sebab satunya stevia ni adalah kita kata pemanis semula jadi. Maksudnya dia dihasilkan daripada daun stevia lah. Okey, dia pemanis semula jadi, dia bukan pemanis tiruan ataupun pemanis sintetik. So dia juga selamat digunakan sebab memang dah digunakan secara meluas sejak 1500 tahun yang dulu. So memang dah most commonly used dekat dunia lah. Okay, stevia ni sebagai pengganti sugar. So daripada kajian Journal of Pharmacy juga pada tahun 2011, okay, dia kata stevia ni adalah
dia bukan saja dapat membantu untuk mengurangkan berat badan, tapi dia juga dapat menurunkan paras gula darah tanpa menyebabkan hypoglycemia. Okey, dia dapat turunkan gula dan pada masa yang sama dia tidak memberikan kesan-kesan seperti hypoglycemia, macam pening-pening, macam loya, nak muntah, hitam, apa semua tu. Okey, itu kebaikannya stevia. So selain daripada itu, stevia ni juga dia mengandungi antioksidan. So antioksidan ni kita kata sebagai satu bahan yang penting untuk membantu melawan radikal-radikal bebas yang boleh menyebabkan keradangan kronik. So untuk pesakit kencing manis yang kita kata memang dah dalam keadaan keradangan kronik, so pengambilan antioksidan ni membantu untuk melawan yang segala-segala benda radikal bebas dalam badan anda lah. Itu yang kebaikan stevia, dan stevia juga dikaji sebagai salah satu pemanis yang kurang mendatangkan kesan ataupun kesan yang negatif kepada badan berbanding dengan pemanis-pemanis alternatif yang lain. So basically apa yang saya kongsikan dengan anda ini bukanlah nak cakap yang pesakit kencing manis tak boleh nak ambil gula alternatif, tak boleh nak ambil aspartam, tak boleh nak ambil apa lagi sucralose ataupun apa-apa produk lah. Bukan macam tu. Anda still lagi boleh ambil, cumanya kena jaga dia punya kuantiti lah. Kena jaga dia punya pengambilan, walaupun dia gula alternatif yang kita kata ada sesetengah tu yang 0 kalori, tapi still anda kena jaga. Maksudnya tak boleh ambil secara eksesif. So, apa-apa yang berlebihan ni kita tahu dia akan memudaratkan. So ambil in moderation, especially for those yang memang dah ada penyakit kronik. So yang tu anda kena lebih alert dan lebih concern tentang pengambilan gula, walaupun dia bukan daripada gula putih ataupun gula pasir. So saya kira setakat itu sahaja saya punya perkongsian hari ini, just short and simple tentang gula alternatif. Saya tak terangkan banyak lah jenis-jenis, sebenarnya banyak lagi jenis-jenis gula alternatif, tapi hari ini saya fokuskan kepada aspartam dan juga sedikit tentang stevia. So sekiranya setakat itu saja perkongsian saya hari ini. Kita berjumpa di lain hari insya-Allah dengan topik yang lain, topik yang mungkin lebih menarik. So Assalamualaikum. Hidup bahagia tanpa diabetes, SKV Care for you.